dan selamat sejahtera kepada semua. Dalam video ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan tugasan kedua bagi subjek CTU 553 iaitu hubungan etnik. Tajuk kajian yang kami akan bentangkan adalah kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dalam isu pelaksanaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran sains dan matematik di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan definisi bahasa. Bahasa ialah satu sistem bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam kelompok manusia untuk melahirkan perasaan ataupun fikiran. Manakala bahasa Melayu pula adalah nama asal bagi bangsa yang menetap di seluruh daerah Nusantara di Asia Tenggara. Masyarakat yang menduduki Kepulauan Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi mereka. Dekat dengan apa itu PPSMI. Pada tahun 2003, Jemaah Menteri telah meluluskan pelaksanaan dasar PPSMI ataupun pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Apakah ini? Ia adalah dasar nama rasmi bagi satu pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa kebangsaan ibunda sebagai bahasa pengantaran mata pelajaran sains dan matematik di semua peringkat pendidikan. Pada Julai 2020, PPSMI termaktub sebagai Keputusan Dasar Kerajaan Malaysia hasil daripada mesyuarat khas Jemaah Menteri di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada tahun 2003, PPSMI telah berjalan secara berperingkat. Bermulanya dengan pelajar tahun 1 sekolah rendah dan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6 sekolah menengah. Pada tahun 2007, proses perubahan dasar ini berterusan sehingga dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat sekolah menengah pada 2007 dan sekolah rendah pada 2008. Pada Julai 2009, selepas 6 tahun pelaksanaan PPSMI, Tan Sri Muhyiddin selaku Menteri Pendidikan pada ketika itu mengumumkan bahawa PPSMI akan dimasukkan serta-merta pada tahun 2012. Ini kerana isu yang diperkatakan semasa pelaksanaan PPSMI 20 baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir ingin mengembalikan dasar PPSMI dalam sistem pendidikan, namun isu ini masih lagi dalam pembincangan. PPSMI adalah kerana keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan sumber manusia untuk mencapai taraf negara yang maju dan juga persiapan untuk bersaing dalam era globalisasi. Bahasa Inggeris juga adalah bahasa hubungan antarabangsa. Dikatakan tadi tentang dasar PPSMI mendapat banyak reaksi daripada orang awam, terutamanya daripada bidang pendidikan sendiri. Antara isu yang dikemukakan adalah seperti yang dikatakan tadi, dasar PPSMI ini mendapat pelbagai reaksi daripada orang awam, terutamanya daripada pihak pendidikan. Antara isu yang dikemukakan adalah pelajar dan PPSMI. Tahap penguasaan bahasa Inggeris yang lemah dalam kalangan pelajar, persepsi pelajar terhadap sarjana matematik dan sains. Kedua, jurang pencapaian sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Segelintir guru tidak berkemahiran dan tidak berkemampuan untuk berbahasa Inggeris serta faktor penyediaan infrastruktur dan peralatan yang lemah. Ketiga, ketidaksediaan guru dalam pelaksanaan PPSMI. Kajian dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Perpustakaan dengan kerjasama UKM di sekolah menengah seluruh negara menunjukkan hanya 54.7% guru sains dan 62.2% guru matematik mampu menerangkan konsep sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Faktor-faktor yang menuju kepada berlakunya pemansuhan dasar PPSMI. Di sini menunjukkan intipati pemansuhan PPSMI. Antara ini adalah mengikut kajian yang ditunjukkan PPSMI mendatangkan masalah pemahaman justru mengurangkan minat murid mempelajari subjek sains dan matematik. Hal ini demikian menyebabkan prestasi akademik menurun. Untuk yang seterusnya, rakan sekumpulan saya akan membentangkan lebih lanjut mengenai isu PPSMI ini.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua orang. So, nama saya Siti Nurhaliza binti Sari. So, hari ini kita nak bincangkan topik mengenai isu PPSMI, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. So, rakan saya yang sebelum ni dah terangkan mengenai isu PPSMI, mengenai pengenalan isu PPSMI. So, kenapa kita orang pilih topik ni untuk dikaji sebagai tugasan kita orang adalah kerana beberapa sebab. Sebabnya ada orang setuju dengan isu PPSMI ni untuk laksanakan PPSMI ni, ada orang tak setuju untuk laksanakan PPSMI ni. So antara sebabnya adalah para pelajar susah untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, manakala para guru susah untuk mengajar, menyesuaikan diri untuk mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. So sebabnya adalah kebanyakan daripada kita dah bahasa pengantar kita atau bahasa ibunda kita sendiri adalah bahasa Melayu. So dalam kehidupan seharian kita sendiri, kita cakap bahasa Melayu dengan keluarga kita, dengan rakan-rakan kita, dengan orang yang kita kenal lah. Pergi kedai ke, pergi mana-mana pun kita cakap bahasa Melayu. So agak susah sikit untuk orang-orang seperti ini untuk menyesuaikan diri untuk mempelajari sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. So benda ni juga dianggap, isu PPSMI ni juga dianggap macam berat sebelah, kerana sebabnya contohnya orang yang tinggal di bandar, kebanyakannya dah ibu bapa dah ajar anak-anak dia orang bercakap dalam bahasa Inggeris sejak dari kecil lagi, ataupun mereka gunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan seharian mereka. So macam diorang dah biasa dengan bahasa Inggeris. So bila diorang belajar sains dengan matematik dalam bahasa Inggeris, diorang mudah faham. Tapi bukan bagi mereka yang tinggal di luar bandar, sebab mereka kemungkinan boleh untuk belajar, tapi kemungkinan akan mengambil masa yang sedikit lama untuk mereka memahami perkara tersebut. Kerana seperti saya cakap sebelum ni, kita bercakap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan seharian kita. So objektif kajian yang akan kita orang objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, mengkaji dasar-dasar pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, iaitu isu PPSMI ni. Dan yang ketiga, mengkaji faktor penolakan isu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, isu PPSMI ni. So mengenai objektif-objektif ni, rakan-rakan saya yang seterusnya akan menerangkan lebih lanjut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama aku Lailatul Qadrina binti Muhammad Zahari. Orang panggil aku Laila. Okay, sekarang aku nak terangkan sedikit tentang topik kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, firstly, kita perlu tahu apa itu makna bahasa. Okay, apa itu bahasa? Bahasa ialah satu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Okay, manakala menurut Kamus Dewan Pula, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan. Okay, manakala Melayu pula ialah nama asal bagi bangsa di seluruh daerah Nusantara di Asia Tenggara. Okay, selain Malaysia, korang tahu tak negara mana yang gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mereka? Okay, selain Malaysia, negara lain seperti Singapura, Brunei dan Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mereka. Okay, bahasa Melayu ni dijadikan bahasa kebangsaan bagi Malaysia pada tahun 1957. Okay, sekarang
Korang tahu tak kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan Malaysia? Okay, antara sebabnya ialah kerana peratusan penutur bahasa Melayu di Malaysia adalah yang paling tinggi berbanding China dan India. Okay, yang kedua, bahasa Melayu yang bersifat peribumi. Okay, bahasa Melayu ni digunakan sebagai alat komunikasi sejak dulu lagi, dan ia digunakan untuk menyampaikan maklumat, memberi nasihat, malahan untuk perdagangan. Okey, yang ketiga, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pentadbiran sejak zaman Melayu Melaka lagi. Okey, masa tu bahasa Melayu ni dia menjadi lingua franca yang macam kita belajar di sekolah dululah, yang apa yang kita dengar. Lingua franca ni ialah bahasa perdagangan di antara kerajaan Melayu Melaka dengan kerajaan negara luar yang lain. Okey, kemudian korang tahu tak bahasa Melayu ni ada taraf dan kedudukan ianya tersendiri. Okey, ianya sudah termaktub dalam perlembagaan Malaysia dalam perkara 152, Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1961. Okey, dalam perkara 152 ini terdapat satu syarat yang menyatakan bahawa tiada siapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Okey, ini sebab untuk menjaga keharmonian masyarakat Malaysia yang berbagai kaum. Okey, maksudnya kat sini bahasa Melayu tetap ada hak keistimewaannya, tetapi ianya tak menghalang kaum lain untuk menggunakan bahasa mereka yang tersendiri. Jadi kat sini dapatlah kita lihat bahawa kedudukan bahasa Melayu di Malaysia ni amat dititik beratkan. Okey, bahasa Melayu ni merupakan satu identiti yang tak boleh dihapuskan di Malaysia. Seharusnya rakyat perlu memartabatkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita, kerana bahasa kita ni unik sebenarnya kalau korang perasan lah. Okey, bahasa kita ni tak dapat difahami oleh orang luar, tetapi dapat difahami oleh pelbagai bangsa di Malaysia. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada kawan-kawan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Khairuddin bin Mustafa, dan saya akan menerangkan kenapa PPSMI ni dilaksanakan. Okey, pertama adalah implikasi terhadap pelajar. Okey, jika kita aplikasikan PPSMI pada usia yang awal, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, pada peringkat usia ni adalah amat mudah bagi mereka untuk mereka menghadam bahasa Inggeris, terutamanya dalam bidang sains dan matematik. Dan bila mereka berhadapan di antarabangsa, akan memudahkan mereka untuk berinteraksi. Dan lagipun seharian masyarakat kita pada era ini adalah menggunakan bahasa Inggeris. Dan bahasa Inggeris ni juga bukan sahaja dekat Malaysia yang digunakan, malah bahasa Inggeris ni digunakan secara antarabangsa dan menjadi bahasa utama perantaraan antara sesuatu bangsa ataupun bahasa yang berlainan. Jika kita fikir pada masa jangka yang panjang, benda ni amatlah penting untuk mereka supaya mereka tidak ketinggalan. Dan begitu juga dalam bidang pekerjaan.
pada era sekarang ini pekerjaan perlulah merangkumi, salah satunya adalah bahasa Inggeris. So ini adalah salah satu implikasi terhadap pelajar. Jika kita lihat pada aspek kepada bangsa dan negara, terdapat kenyataan bahawa penggunaan bahasa Inggeris ini dapat melenyapkan jati diri dan budaya orang Melayu. Dan alasan ini telah diberikan oleh mereka yang berfikiran sempit. Sedangkan dasar ini sepatutnya melihat melalui perspektif kepada mula ia dilaksanakan. KPM sejak ini pun bersetuju dengan Jemaah Menteri yang kaedah ini adalah satu langkah ke hadapan yang sangat pragmatik selaras dengan wawasan 2060. So secara rasionalisme, kebanyakan bahan rujukan atau bacaan sama ada dalam internet ataupun dalam mana-mana rujukan, sama ada melalui televisyen, blog atau lain-lain bahan, adalah gunakan bahasa Inggeris. So bahasa Inggeris ni perlulah diterapkan dalam sesetengah subjek, terutamanya dalam sains dan matematik. Secara kesimpulannya, Malaysia ni ketinggalan dalam arus globalisasi jika tidak mengikut keadaan semasa. Dan seperti kita lihat, kita contohi India dan Singapura, mereka telah melangkah jauh ke hadapan. Dan salah satu buktinya adalah mereka aplikasikan bahasa Inggeris ini dalam sains dan matematik. Kita dapat melihat banyak bukti dalam peraturan akhbar, dalam televisyen, dan mana-mana media pun telah membuktikan bahawa penggunaan bahasa Inggeris ini, terutama dalam sains dan matematik ini, amat membantu dalam meningkatkan negara secara globalisasi. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Badrul Hanif, orang panggil aku Bad. Kat sini aku ingin menjelaskan tentang faktor penolakan pelaksanaan PPSMI di negara kita. Antara faktor utamanya adalah kekurangan tenaga pengajar untuk mengajarkan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, terutama sekali bagi kawasan luar bandar. Ini menyukarkan proses pembelajaran dan pengajaran bagi kawasan luar bandar. Fakta ada menunjukkan pada tahun 2003 hingga 2010, kemerosotan sebanyak 80% dalam pembelajaran bagi kawasan luar bandar, terutama sekali kawasan orang asli. Ini kerana bukan semua guru mampu untuk mengajarkan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Pihak kerajaan seharusnya menitik beratkan isu ini dahulu sebelum melaksanakan PPSMI di negara kita. Faktor yang kedua adalah untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada para pelajar tentang konsep sains dan matematik. Ini kerana mereka lebih memahami konsep tentang konsep sains dan matematik sekiranya cikgu itu sendiri mengajarkan dalam bahasa yang mereka mahir. Okey, kat sini dasar PPSMI itu sendiri dilaksanakan adalah sebab untuk memberi para pelajar mahir dalam bahasa Inggeris. Okey, jika itu alasan yang diberikan, adakah para pelajar mampu untuk memahami konsep sains dan matematik dalam bahasa yang mereka tidak mahir? Punca masalah utamanya kat sini adalah pengajaran bahasa Inggeris itu sendiri. Sekiranya mahu para pelajar mahir dalam bahasa Inggeris, kita harus kaji semula dan melihat balik apakah kelemahan pengajaran bahasa Inggeris itu sendiri. Bukan sebab itu saja, sekiranya penggunaan bahasa Melayu itu sendiri dipinggirkan dari pengajaran sains dan matematik, kat manakah kedudukan
bahasa Melayu itu sendiri. Bukan apa, sebab ilmu sains dan matematik adalah ilmu asas yang akan mencapai kepada terlalu banyak bidang. Contohnya seperti kedoktoran, kejuruteraan, IT dan lain-lain. Kita seharusnya tidak memandang rendah kepada bahasa Melayu itu sendiri. Kita boleh lihat contoh kepada graduan-graduan universiti UTM, UiTM, UKM dan lain-lain universiti yang mampu melahirkan graduan dalam bidang matematik dan sains, dan universiti tersebut melaksanakan pengajiannya dalam bahasa Melayu. Secara kesimpulannya, pelaksanaan PPSMI ini mempunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Sekiranya kerajaan ingin mengulang kembali pelaksanaan PPSMI ini, mereka harus meneliti secara menyeluruh dan memperbaiki kesilapan agar ia tidak akan berulang kembali. Pada dasarnya, PPSMI harus dilaksanakan dengan matlamat kesamarataan pendidikan supaya pelajar di kawasan luar bandar dapat memahami dan ilmu yang sama seperti golongan di kawasan bandar. Pelaksanaan PPSMI ini juga ada kebaikannya bagi para pelajar untuk memenuhi cabaran pada masa akan datang. Akhir sekali, isu PPSMI ini adalah isu yang sensitif di negara kita. Kerana ia melibatkan bahasa, kita janganlah menagut di air yang keruh dengan menjadikan isu ini sebagai punca utama pertelingkahan di negara kita. Sepatutnya bahasa dapat menyatu padukan rakyat, bukan memecah belahkan kita. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.